wal qira'atu tafakkuri ataupun bila waqada bitafakkur. Qira'atu bitafakkuri. Kemudian warruku'u wassujudu bitamami wa bitawadhu'i. Warruku'u wassujudu bitamami wa bitawadhu'i. Wadhu'. Yang keempat, wataslimu bil khauf. Wataslimu bil khauf. Okey, dah jumpa nota ke belum? Belum. Belum lagi dalam ni, dalam kita punya grup kunci bahasa Arab ada nota Ustaz bagi tu. Yuradu bis salati arba'atu asya'. Rujuk handphone dalam WhatsApp group. Rujuk dalam WhatsApp group. Nanti baru kita bincang yang nahu yang dalam kitab. Yang ni Ustaz permulaan dulu. Yuradu bis salati arba'atu asya'. Dikehendaki dengan salat itu 4 perkara. Itu terjemahan dia. Yuradu makna dikehendaki. Bis salati dengan salat itu arba'atu asya', 4 perkara. Jadi sekurang-kurangnya kita dah boleh letak makna sendiri dah. Yuradu bis salati arba'atu asya', dikehendaki dengan salat itu 4 perkara. Salat yang kita buat ni mesti ada 4 perkara ni, 4 ciri ni. Baru nama salat yang sebenar. Al-awalu, yang pertama, at-takbiru bil ihsani, takbir dengan ihsan. Takbir dengan ihsan ni maksudnya takbir dengan penuh keikhlasan hanya semata-mata kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Hanya kepada Allah. Itu secara ringkasnya maksud begitu. Takbir dengan ihsan makna takbir dengan hanya semata-mata kepada Allah. Bila takbir itu hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Kita ingat hanya semata-mata kepada Allah. Ihsan ni beri maksud, dan ta'arif dia kata, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tak nampak Allah, Allah menampak engkau. Itu dia ta'arif dia. Tak ada yang panjang begitu. Artinya kita, solat tu, kita kena anggap bahawa Allah memerhati tingkah laku kita, bacaan kita, perbuatan kita. Maka itulah kesimpulan ihsan. Kesimpulan ihsan yang Ustaz sebut tadi tu. At-takbiru bil ihsan, makna takbir dengan ada perasaan ihsan, iaitu kerana Allah. Kita kena anggap kita takbir itu Allah memerhati bacaan kita, perbuatan kita. Maka takbir itu takbir dengan sepenuh hati. Allahu Akbar. Itu baru dikehendaki dengan solat. Ustaz tak nak urut panjang sebab Ustaz nak fokus bahasa. Yang kedua, wal qira'atu bitafakkuri. Maksudnya waw itu makna dan, qira'atu dan baca bitafakkuri makna dengan memahami ataupun dengan memikir, maksudnya dengan memahami. Bila baca apa-apa kena faham. Itulah solat yang sebenar. Mula daripada takbiratul ihram tu dah faham dah. Allahu Akbar, makna Allah maha besar. Allah maha hebat, Allah maha agung. Itu baru mana memenuhi ciri solat. Kita pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis maaf kita. Semua sebutan kita, semua makna kita tahu. Itulah ciri solat. Kalau mulut baca makna tak ingat, makna tak tahu, tak memenuhi lagi ciri-ciri tu. Betul habis tu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Makna tak ingat pun, duk sebut aja. Tak penuhi solat. Jadi nak memenuhi ciri solat, wal qira'atu bitafakkuri, mana baca dan memahami atau memikir tentang maksud maknanya. Yang ketiga,
Tak sebut dengan ringkasnya sebab perbahasan ni kena mengaji bab fiqh. Tapi ini Ustaz nak fokus pada bahasa. Waruku'u wasujudu, dan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bitama baca dengan apa? Bitama bitamami sebab ada pa huruf jar. Nanti kita belajar yang Ustaz bagi nota yang lain. Oh, nak tunjuk nota, baik. Terima kasih. Waruku'u wasujudu, rukuk dan sujud itu bitamami dengan sempurna. Tamam apa tamam? Tamam makna sempurna. Bitamami dengan sempurna. Tak jumpa lagi. Atas lagi. Ada ke? Siapa yang belum padam? Ada kat atas tu, ada. Ada, saya tak padam tapi dia tak pergi pula Jai. Tak pergi lah. Okey. Tak apa. Waruku'u wasujudu, rukuk dan sujud bitamami dengan sempurna. Wa bitawadhu, dan dengan tu ada buah kan, dan dengan tawadhu makna dengan merendah diri. Itu ciri-ciri solat yang dikehendaki. Iaitu rukuk kena rasa rendah diri, sujud kena rasa rendah diri, dan dua perbuatan solat itu kena lakukan dengan sempurna sebagaimana kita belajar dalam bab solat tu. Kemudian wabit tawadhu, dan kena rendah diri. Rendah diri. Rasa kita sebagai hamba Allah dan Allah tu Tuhan kita. Bila rukuk tu Allahu Akbar, kena ada perasaan rendah diri tu. Dan kita hamba Allah, Allah tu Tuhan kita. Kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian turun sujud Allahu Akbar, rendah diri tu kena ada. Perasaan kita tu kena ada, rendah diri kita ni hamba Allah. Kena ada. Wabit tawadhu, dan rendah diri. Okey, itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, wataslimu bil apa? Wataslimu bil khaufi, baca dengan fi sebab ada ba. Wataslimu maknanya dan memberi salam. Dia nak habis solat kan? Wataslimu dan beri salam bil khaufi, dengan ada perasaan takut. Dan beri salam dengan ada perasaan takut kepada Allah. Dan beri salam dengan ada perasaan takut kepada Allah. Itu Ustaz dah lemparkan makna tu. Kalau ringkaskan, dan beri salam dengan takut. Macam mana? Dan beri salam dengan ada perasaan takut. Tu dia. Baru dah ada tu. Tu dia, baik. Baik. Baru jumpa. Wa taslimu bil khaufi. Yang keempat tu adalah memberi salam dengan ada perasaan takut kepada Allah. Takut macam mana? Takut kepada Allah dengan hati kita ada perasaan takut Allah tak terima ibadat solat yang kita lakukan. Tu masa bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati tu bimbang, Allah terima tak ni? Kena ada bimbang, takut. Tapi dalam masa yang sama kena ada raja, iaitu kena ada harap. Dalam tasawuf dia ajar begitulah. Khauf dan raja, takut dan harap. Harap apa? Harap-haraplah Allah terima. Walaupun semayang kita tadi leka dan sebagainya, makna tak ingat habis dan sebagainya, harap-haraplah Allah terima. Jadi 4 ciri ni kalau dapat penuhi, insya-Allah solat kita solat yang berkualiti. Habis. Ini dia bagi balik Ustaz, 1-2 Ustaz. 1-2 tu. Terlepas ke? Tak ulang balik tu. Okey, ulang balik. Ya. Yuradu bis salati arba'atu asya'. Dikehendaki dengan solat itu 4 perkara. Cuba sebut sekali ramai. Yuradu bis salati arba'atu asya'i. Yuradu bis salati arba'atu asya'i. Yuradu bis salati arba'atu asya'. Dikehendaki dengan solat itu 4 perkara. Yang pertama, at-takbiru bil ihsan. Kata at-takbiru
bil ihsan. Bil ihsani. At-takbiru bil ihsani maksudnya takbir dengan ada perasaan ikhlas kepada Allah SWT. Takbir dengan ada perasaan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhum daripada ihsan. Ada huraiannya panjanglah. Huraian ihsan ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu panjang. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak lihat Allah, Allah melihat engkau. Begitu. Memanglah kita tak boleh nampak Allah, tapi Allah tetap nampak kita. Bacaan kita, perbuatan kita, semua Allah tahu. Jadi bila takbir tu ingat, dengan sepenuh hati kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Bila semayang macam tu, Masya Allah. Baru memenuhi ciri solat. Kalau takbir kosongnya, Allahu Akbar. Tunggu nak baca sedap. Sekadar tu je, belum memenuhi ciri solat. Allahu Akbar. Okey. Wal qira'atu bitafakkuri, maknanya dan membaca dengan berfikir, dengan memahami. Itu wal qira'atu bitafakkuri. Dan membaca dengan memahami dan memikir. Boleh doktor? Boleh? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, keempat dah dapat kan? Yang tiga, rukuk dan sujud bitamam dengan sempurna wa bitawadhu' dan dengan merendah diri. Ustaz dah urai tadi. Yang keempat, wa taslim bil khauf dan memberi salam dengan ada perasaan takut. Jadi kalau empat ciri ini dapat kita penuhi selama kita solat, Allahu Akbar, memang kita menunaikan solat. Kalau kita tak dapat memenuhi ciri-ciri ini, kita baru peringkat mengerjakan solat. Tahu orang kerjakan solat macam mana? Allahu Akbar. Baca habis. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis semua empat rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Itu orang yang mengerjakan Solat. Orang yang mengerjakan solat. Solat tu dikerjakan dia. Cepat habis, baca tak tahu makna, tak ada penghayatan. Itu orang yang mengerjakan solat. Solat tu dikerjakan dia. Kan? Faham tak maksud Ustaz ni? Faham Ustaz. Jadi solat tu dia dikerjakan. Faham Ustaz. Kawan dia kata berapa minit siap? Tunggu Ustaz, aku 2 minit Ustaz. 2 minit. Solat tu dikerjakan dia. Kita tak mau solat tu dikerjakan, kita nak menunaikan solat. Tunaikan hak solat tadi tu. Tunaikan takbir macam mana, bacaan macam mana, rukuk sujud macam mana dan beri salam macam mana. Tu kita kena tunaikan. Okey, pergi pada nota yang berikutnya. Nota yang Ustaz bagi yang bahasa Arab, baru tulis tadi sambil-sambil dengar kuliah subuh, tapi kuliah subuh tempat lain lah Ustaz. Jazam Ustaz. Dah. Belum itu, belum. Ustaz ada tulis-tulis tadi sikit. Kat mana tu? Kalau tuan-tuan tengok, ada Ustaz tulis pagi tadi. Ifshus salama bainakum tahabu. Itu pun hadis. Jumpa tak? Cuba cari tak? Baik, terima kasih. Ada baris tak nota Ustaz tu? Tak ada baris. Ustaz tulis sambil-sambil dengar kuliah subuh. Tulis. Okey. Baca ada ni hadis hadis. Tiga-tiga tu semua hadis. Ifshus salama bainakum tahabbu. Berilah salam. Mas sahabat. Betul bang? Apa dia? Berilah salam bila sampai di rumah sahabat. Okey baik. Jap. Hampir-hampir tepat, hampir-hampir tepat. Terima kasih kerana berani mencuba. Ifshus salama bainakum tahabbu. Okey. Pastikan baris betul Ifshus salama bainakum tahabbu. Dah boleh hafal tu, boleh hafal dah. Ifshus salama mana sebarkanlah sekalian kamu. Ni fi'il amar. Kalau nak bagi lengkap lagi.
tolong sebarkanlah sekalian kamu assalamu akan salam. Bainakum. Bainakum tu gabungan dua perkataan. Di antara ke? Apa mana bainakum? Di antara kamu. Di antara kamu. Betul. Kamu semua. Di antara kamu Ya. semua. Mari kita belajar nak tak bahasa Arab. Ustaz sengaja bagi tulisan tak ada baris. Ustaz nak supaya tuan-tuan puan cepat boleh bahasa Arab. Ifshus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah sekalian kamu akan salam. Itu fi'il amar. Ifshu tu dia fi'il dengan fa'il. Kemudian as-salamatu maf'ul. Jadi terjemah dia, sebarkanlah olehmu akan salam bainakum. Baina maksudnya baina Di kalangan, di baina. antara. Di antara. Betul, di antara. Dengan ustaz sebut begini, ustaz terjemah, cara tak langsung tuan-tuan dah boleh bahasa Arab. Bahkan itulah cara ustaz mengaji. Kan? Baina mana di antara ataupun di kalangan, kum kamu. Jadi bainakum di kalangan kamu ataupun di antara kamu, tahabbu. Nescaya kamu berkasih sayang. Nescaya kamu berkasih sayang. Jadi Nabi kata, ifshus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah sekalian kamu akan salam di antara kamu, nescaya kamu berkasih sayang. Nescaya kamu berkasih sayang. Maksudnya dengan kita memberi salam, kita selalu memberi salam antara kita yang kenal ataupun tidak kenal, maka kesan dia apa? Kesan dia Nabi kata akan timbul kasih sayang antara satu sama lain. Tu. Baik. Ustaz, Ya. perkataan tuhibbu itu asal dia hababah ke Ustaz? Habibi ke? Hababah. Habbun. Habbun. Oh, habbun. Habbun. Sebab ada ta tu takhitah. Takhitah belakang tu ada waw jamak. Okey. Tuhibbu. Tuhibbu. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Kadang-kadang bahasa Arab ni kita boleh agak, ini perkataan ni apa makna dia? Apa asal dia? Kita boleh agak dengan cara tak langsung kita dapat mendatangkan makna dia. Jadi ifshus salama bainakum tahabbu, sebarkanlah olehmu akan salam di antara kamu, nescaya kamu berkasih sayang. Betul tak? Betul Ustaz, sebab saya tahu Habibi Ustaz. Habibi itu cinta saya Ustaz. Betul. Cinta atau kasih. Sama lah. Ya Habibi, wahai kekasihku. Kan? Okey. Jadi Nabi suruh kita menyebarkan salam supaya ada kasih sayang antara satu sama lain. Okey, yang kedua, ini buah hadis. Kullukum, letak baris. Kullukum li Adama wa Adamu min turabin la fadla li Arabiyyi ala ajamiyyi illa bittaqwa. Kullukum li Adama wa Adamu min turabin la fadla li Arabiyyi ala ajamiyyi illa bittaqwa. Cuba tuan-tuan baca seorang, boleh tak? 1, 2 mula. Kullukum li Adam wa Adama min turabi. Min turabi لا فضلا li Arabi لعربي على عجمي ala ajmi illa bittaqwa. Masya Allah, bunyi macam Arab sebiji. Bunyi macam Arab USJ dah tu. Alhamdulillah. Saya makan Arab. Orang tadi makasih Arab. Allah.
Okey, baik. Okey. Tu bari ya. Sekurang-kurangnya kita jadi minat dengan bahasa Arab kan. Insya-Allah. Ini hadis. Kullukum li Adama wa Adamu min turabin. La fadla li Arabiyyi ala ajamiyyi ataupun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Okey, kullu tu gabungan dengan kum. Jadi kullu tiap kum manakah? Kamu semua. Kamu. Jadi Setiap kullukum. Semua kamu. Setiap kamu semua. Ya, tiap-tiap kamu. Macam tu terjemahnya. Tiap-tiap kamu. Tiap-tiap kamu. Li Adama. Berasal daripada Adam. Adam. Li Adam ni terjemah asal dia bagi Adam, tapi kita nak bagi rendang sikit makna dia, nak bagi faham sikit makna dia. Tiap-tiap kamu berasal daripada Adam. Barulah rasa faham sikit Tiap-tiap kamu berasal daripada Adam. Adam. Wa Adamu, dan Adam, Nabi Adam lah. Min turabi, daripada Tanah. tanah. Turab mana tanah? Kita pun kadang-kadang sebut juga jalan ni bila turab ni kan? Perasan tak? Jalan turap. Oh. Rupanya kita dah cakap Arab tapi kita tak perasan. Ni halaman masjid ni bila turab ni? Bila turab? Bila nak turap ya betul. Tapi Bila nak pagar. pagar lain pula. Turab ni mana ratakan, samakan, letak tanah batu, letak tar, itu turab. Kan rupanya bahasa Arab, ingat bahasa Malaysia. Jadi wa Adamu min turabin, dan Adam daripada tanah, la fadla, tidak ada kelebihan. Li Arabi, bagi bangsa Arab. Bagi bangsa Arab. Ala, ke atas. Ajami, Bukan Arab. bukan Arab. Kalau Ustaz terjemah, bukan Arab tu dah betul dah. Ala ajami, ke atas orang ajam, yang ni bukan Arab, semua bangsa lain lah. Cina, India, Melayu, Kadazan, apa semua kali ya. Kata ajami, kata orang ajam ni orang yang bukan bahasa Arab. Itu mana orang ajam. Kita ni orang apa? Orang ajam. Cina, ajam, India, semua sekali lah. Orang putih semua ajam. Jadi kata Nabi tidak ada kelebihan ke atas orang Arab terhadap orang ajam illa bitaqwa, melainkan dengan takwa. Jadi kayu ukur dia adalah takwa, itulah menjadi kayu ukur terhadap golongan manusia di sisi Allah SWT. Mulianya sesuatu bangsa tu bukannya bangsa tu sendiri, kehebatan bangsa tu sendiri, tetapi mulianya dengan sebab takwa yang ada pada mereka. Sebab ramai kadang-kadang orang sebut, orang sebut kata mereka bolehlah orang Arab, mereka faham Quran. Jadi kita rasa kecil, rendah diri je. Mereka bolehlah orang Arab faham Quran, faham hadis. Dia kira orang Arab dekat dengan Tuhan. Orang Arab dekat dengan tak. Bukan kayu ukur dia orang Arab. Kayu ukur adalah takwa. Jadi siapa pun ni bangsa, yang penting bila dia bertakwa, maka dialah orang yang ada kelebihan di sisi Allah SWT. Okey. Jadi kata Nabi, kullukum li Adama wa Adamu min turabin la fadla li Arabiyyi ala ajamiyyi illa bitaqwa. Tiap kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang ajam melainkan dengan apa? Takwa. Dengan takwa. Saja Ustaz tanya yang ada tak ada. Dengan takwa. Baik. Dr. Ma'ruf ada, Dr. Ma'ruf? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Ya, Ustaz kalau tak ada Dr. Ma'ruf rasa kurang je majlis kita ni. Ada maaf Ustaz, ada pergi ke Baran Highland sikit. Okey, baik. Saya usik ya, saya usik. Baik. Dan semua kita lah yang lain yang buat. Apa ni Haji Roha dan juga orang apa ni yang muslimat pun bila ada tu Ustaz rasa macam seronok je majlis tu. Kalau tak ada rasa sunyi sangat.
Okey, Dr. Ani pun sekali lah. Dr. Makhir dan Dr. Makhir. Wallahualam. Okey, baik, tak apa. Yang ada alhamdulillah, yang tak ada nanti kita sampaikan ilmu ni pada mereka supaya tidak ketinggalan. Okey. Habis potongan hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Ustaz nak habiskan juga. Sebab Ustaz bagi kena habiskan juga. Nanti tuan-tuan tertanya-tanya pula apa tu Ustaz tulis tu. Okey. Birru ni pun hadis. Jangan tanya Ustaz, siapa perawi, siapa sanad. Jadi panjang cerita lah Ustaz tak. Ustaz tak fokus pada perawi, tak fokus pada hadis ni macam mana tak. Fokus pada matan hadis dan bahasa. Itu je. Selebihnya tuan-tuan kena kajilah hadis ni, siapa dia perawi dia apa semua, kena kaji. Tapi hadis ni memang masyhur disebut oleh guru-guru kita selalu dalam ceramah. Okey. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Okay, sebelum Ustaz sebut waris ni tuan-tuan boleh baca sebelum ni. Macam barua mula tu barua. Itu yang Ustaz takut tu. Wow tu betul rapat ke Ustaz? Ya. Wow tu betul. Okey, tak apa. Secara jujur tak apa, jujur gitu, tak apa. Wah tu maksudnya banyak tu kan, jamak. Wah tu jamak tu. Okey, tak apa, kita mengaji ni memang kita kena mencuba, ada tersalah, ada tersilap, macam itulah. Kita bukannya menetapkan hukum, bukan. Sebab tu Ustaz berani belajar asal bahasa Arab ni sebab bukan Ustaz mengajar tentang hukum. Sebab Ustaz mengajar tentang daripada awal dulu Ustaz kata ilmu asal bahasa Arab ni, kunci bahasa Arab ni satu pengkajian kita. Salah silap tu tidak ada masalah, memang akan berlaku. Betul tak? Jadi bila kita memberanikan diri, maka di situ Allah akan bagi kefahaman, yang salah diperbetulkan, yang betul ditambahkan lagi betul, insya-Allah. Jadi proses ni berlaku dengan baik, insya-Allah kita akan dapat bahasa Arab. Baik. Yang tadi tu bukan sebut barang birru. Boleh rapatkan sikit. Wow, tu jamak tu. Boleh rapat Ustaz sebab bila rapat dia potong ayat tu. Okey, baik, tak apa. Walaupun di tulisan dia renggang tapi di sebutan kita rapat. Birru. Kebaikan. Lagi satu, bila kita ngaji bahasa Arab ni, asal bahasa Arab ni, kita boleh cam kalimah tu, boleh kenal kalimah tu. Satu kalimah ke, dua kalimah ke, huruf tambahan ke, huruf asal. Allah bagi kemampuan untuk kita kenal kalimah sebenarnya, insya-Allah. Okey. Di sini birru. Bir ni asalnya kebaikan, kebajikan. Kan? Ingat tak perkataan yang selalu didoa oleh imam? Iaitu ma'al abrar. Ingat tak? Ya. Bisa dengar tak imam sebut? Jadikanlah kami di kalangan orang yang abrar, mana orang yang Baik-baik. itu kataan jamak. Jamak daripada bir. Bir riwat taqwa. Tu doa apa tu? Nampak dah boleh dah kembang dah ilmu kita. Masya-Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan abrar. Apa makna abrar? Ya. Baik. Orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi abrar tu jamak. Jadi mufrad dia bir. Bir campur dengan waw jamak birru. Buat baiklah sekalian kamu. Dia fi'il amar. Sebab tu Ustaz kata kena belajar bahasa Arab, mesti kena belajar. Jangan larilah. Kalau siapa lari tu maknanya memang rugi serugi-ruginya. Boleh terima tak cakapan Ustaz ni? Boleh. Siapa yang lari daripada bahasa Arab, dia memang rugi serugi-ruginya. Serugi-ruginya. Boleh terima tak Ustaz cakap ni? Boleh. Boleh. Ustaz takut kena marah. Ustaz, Ya. Ustaz, fi'il yang dua huruf saja ke Ustaz? Dua huruf yang ada syaddah, birru. Oh, ada syaddah. Okey. Bentuk fi'il ada yang ada syaddah, ada yang tak ada syaddah. Okey. Tak apa. Ustaz, Ya. yang hadis yang pertama tu kenapa tak ada waw tu? Biru tu kan ada waw alif Ustaz kan? Hadis yang pertama mana? Ifsu assalam tu. Ada tadi. Ustaz dah bagi. Mungkin tersilap nak tahu. Tak maksud saya Ada alif. ada alif Ada alif. Okey. If susah, ada alif.
Ada alif sebab waw tu dan alif tu sebagai menandakan waw tu waw jamak. Jamak ya. Ada alif. Ada alif. Okey, terima kasih Tuan Haji Hashim. Oh, Haji Hashim ada. Alhamdulillah. Ini Tuan Haji Hashim ni dia pemburu bahasa Arab. Ustaz dah kenal pasti beberapa orang di antara kita memang pemburu bahasa Arab. Boleh Ustaz guna bahasa tu, pemburu bahasa Arab? Boleh. Ustaz. Maksudnya orang yang suka mencari, mengkaji, mencari, nak tahu. Jadi Ustaz kata pemburu bahasa Arab, senang. Boleh ya? Pemburu Ustaz, eh? Pemburu mana peminat lah. Kalau Ha. pemburu kan kasar sikit, tapi memang tak apalah pemburu tak apa. Maksudnya orang yang minat bahasa Arab. InsyaAllah. Suka kaji. InsyaAllah Ustaz. Semua Ustaz kita. Ustaz. Semua sekali. Ya, ya. Semua kali. Abang Allah sekali, Ajar, Roziah sekali, semua sekali lah. Dan kawan-kawan Ajar semua. Pemburu. Semua ni Ni pemburu. Sekarang kita dah jumpa. Apa yang jumpa? Jumpa Ustaz. Yang kerja. Okey. Okey. Jadi bila kata pemburu ni makna dia minat, dia sentiasa mencari je. Tu pemburu. Kalau relax. Cemburu Ustaz? Cemburu lain. Allah. Cemburu macam mana? Itu rest ni lah cemburunya lah. Baik. Okey. Bir maknanya orang yang buat baik. Ahli kebajikan. Jadi birru, buat baiklah sekalian kamu. Aba'akum, akan bapa-bapa kamu. Ni hadis ni elok bagi tahu kat anak-anak lah. Tabirrukum. Dia asal daripada birru, jadi dia tabirrukum. Dulu masa Ustaz mula hafal dulu, tahun 1990 hadis-hadis ni, Ustaz baca birru aba'akum taburrukum. Lama Ustaz bacanya tu, tak ada siapa tegur. Sejak berumur ni baru fikir, kenapa birru aba'akum taburru lah, tabirru lah. Yang sebab birru. Tabirrukum abna'ukum. Abna'akum. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Buat baiklah selain kamu akan bapa-bapa kamu. Nescaya berbuat baiklah akan kamu oleh anak-anak kamu. Dia kena abna'ukum. Salah. Abna'ukum. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Buat baiklah selain kamu akan bapa-bapa kamu. Nescaya berbuat baiklah akan kamu oleh anak-anak kamu. Boleh faham ke ayat Ustaz tu? Faham Ustaz? Faham. Tu alif tu aba'ukum. Tu ada alif ke tak? Alif. Ada. Ada hamzah. Aba'akum. Ya. Birru aba'ukum. Patutnya hamzah tu duduk kat atas alif tu, tapi atas. dia punya tulisan tu kita tak boleh nak letak. Ustaz dah cuba tak boleh. Okey. Faham Ustaz. Okey. Ada hamzah situ. Ya, Ustaz baru pandai sehari ni type bahasa Arab ni. Ya. Saya pun susah nak buat yang tu Ustaz. Alif kat atas tu. Ya. Ustaz baru sehari duk type bahasa Arab ni. Baru sangat. Sebenarnya kalau kat keyboard dia dekat huruf alif tu. Betul. Okey. Tak apa. Hmm. Jadi birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadi terjemahan dia, buat baiklah sekalian kamu akan bapa-bapa kamu. Dia maf'ul. Yang tadi bir fi'il, waw tu fa'il, aba'a tu maf'ul, kum tu dhamir jamak. Jadi terjemahan dia, buat baiklah sekalian kamu akan bapa-bapa kamu, sebab dia jamak. Tabirrukum, ni jawapan. Nescaya berbuat baiklah akan kamu abna'u. Dia kena abna'u. Maksudnya dia define. Nescaya berbuat baiklah oleh anak-anak kamu akan kamu. Masya-Allah. Rupa-rupanya bila kita berbakti pada ibu bapa, esok-esok anak-anak kita akan buat baik pada kita, betul tak? Itu. Nabi dah janji dah pada kita. Kita buat baik dengan ibu bapa, insya-Allah esok anak-anak tanpa diminta, dia akan membalas jasa dengan sendirinya. Allahu akbar. Kehebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam majlis, mana-mana majlis, pastikan ada sekali sebut nama Allah, ada sekali sebut nama Nabi. Dah cukup majlis itu dikira majlis yang berkat. Kalau sebut banyak kali, lagi dah alhamdulillah lah. Jangan mula mengaji je, tak ada sekali pun sebut nama Allah, tak ada sekali pun sebut nama Nabi. Sampai penutup Assalamualaikum, tiba-tiba tak ada sebut nama Allah, tak ada sebut nama Nabi, majlis tu dikira majlis yang tidak diberkati.
Ustaz dah sebut nama Allah tak awal-awal tadi? Good. Ustaz dah sebut nama Nabi tak? Ada. Good. Kira cukup lah. Majlis tu kira berkat tu. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi macam tu lah kita berdisiplin dalam ilmu. Pastikan majlis yang kita masuk tu, ustaz tu ataupun kita sendiri ada menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi. InsyaAllah majlis tu berkat. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau boleh sebut macam ada yang seorang guru di Kedah tu, mulut dia sentiasa sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu sebut yang tu kita tak mampu sebab dia dah biasa, kita ni tak biasa. Tapi dia dah biasa dah. Selang-seli Allahumma salli ala Muhammad. Selang Allah. Dia selawat sebab dia nak ingat Ustaz. Dia lupa. Betul. Jadi itu kemampuan yang Allah bagi pada dia, hebat lah. Kita belum mampu tahap tu lagi. Tapi tak apalah, walaupun sekali dua kita sebut cukup. Alhamdulillah. Okey, habis nota tu, barulah pergi pada nota. Tak. Semua ni ingat mana dia? Yang pertama tadi apa dia? Tu ifsu makna apa? Di antara Sebarkanlah. Bolehkan. sebarkan Sebarkanlah Oleh kamu. sebarkanlah kamu Antara kamu. Antara Sekian. kamu semua. dan kamu semua. Nescaya kamu Akan kamu berkasih sayang. berkasihi. Berkasih sayang antara kamu. baik. Walaupun makna kita agak tak sama, tapi kefahaman ada kan? Ada. Alhamdulillah ada. Walaupun dari segi terjemahan kita mungkin tak ada persamaan, tapi mafhum kita sama, iaitulah Nabi kata sebarkanlah sekalian kamu akan salam di antara kamu, nescaya kamu kasih mengasihi. Tu. Terima kasih. Okey. Okey, yang kedua, kullukum li Adam wa Sekejap Ustaz, ulang balik sekalian apa? Sekalian salam Okey, sebarkanlah sekalian kamu akan salam. Sebarkanlah akan kamu sekalian salam. Sekalian kamu. Sekejap lagi Ustaz. Saya confuse. Sebarkanlah sekalian kamu akan salam. Apa ya? Okey. Okey. Di antara kamu. Bainakum di antara kamu semua. Pergilah. Abu, nescaya kasih mengasihilah sekalian kamu. Nescaya kasih mengasihilah sekalian kamu. Mengasihi. Nescaya kasih mengasihilah Sekalian kamu. Itu bahasa ustaz lah, tapi bahasa tuan-tuan mungkin tersusun, tapi ustaz bagi tu ikut satu-satu perkataan. Boleh baik. Sebarkanlah sekalian kamu akan salam di antara kamu semua, nescaya kasih mengasihilah sekalian kamu. Betul lah tu. Betul lah. Okay. Yang kedua. Cuba baca. Ifshu macam mana tadi? Dia ifshu. Ifshu. Masuk dalam sin ifshu salama bainakum tahabbu. Jadi minggu ni tuan-tuan kena hafal tu. Sambil-sambil pergi masjid buat kereta tu, ifshu salama bainakum tahabbu, ifshu salama bainakum tahabbu. Maksudnya kena hafal bagi ingat. Nombor dua. Okey, nombor dua baca. Adamu min turab nafakna. Li Arabi. Li Arabi. Kullakum. Ala ajamiyin. Ala ajami Illa bitaqwa. Bitaqwa. Lagi sekali, kullukum li adama. Okey, wa adamu min turabin. Min turabin la la fadla li arabi ala ajami ataupun ajamiyin, sebab dia berasingan dengan Allah, tapi tak apalah letak balik tanwin. Ala ajamiyin illa bittaqwa. Okey dah tu. Okey, sebutan dah boleh. Bahasa Arab dah boleh. Maksudnya apa dia? Kullukum
Ya. Setiap kamu Setiap kamu Setiap kamu berasal daripada Adam daripada Adam. Berasal dari Adam. dan Adam daripada tanah. Ajar Nurian nak tulis tak? Ajar Rozian. Okey, dan Adam daripada tanah. Okey, la fadla, Tidak ada kelebihan. ya, tidak tidak ada ada. kelebihan Betul. Li Arabi bagi bagi Bangsa orang Arab bagi bangsa Arab. Okey. Ala ajamiyin ke atas orang ajam. ke atas orang ajam. Siapa orang ajam tu? Kita. bukan Islam. Apa takrifnya orang ajam selain daripada bangsa Rap. Arab? Itu takrif lengkap lah. Kalau kata siapa orang ajam, kita lah. Itu baru fokus pada satu-satu. Cara umumnya lain bahasa Arab adalah ajam. Illa bitaqwa, melainkan Kecuali orang yang melainkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kayu ukur di sisi Allah adalah takwa, itulah yang menjadi kayu ukur sama ada sesuatu lebih di sisi Allah ataupun kurang di sisi Allah. Okey, faham dah? Alhamdulillah. Seterusnya baca. biru abaakum. Mana biru hilang? Okey. Tabirukum Tabirrukum. abnaakum Abnaukum. Letak baris silap tadi. Abnaukum. Abirukum. Sebab kita nak betulkan segi nahu dia. Cuba tengok terjemah dia. Birru maksudnya Berbuat baiklah. buatlah baik berbuat baik, buatlah baik yang mana satu. buatlah Baiklah kamu semua. Okey. Itu saya kata tadi. Yang tu yang saya kata tadi. Terjemahan kita mungkin tak sama, tapi maksud dia betul. Berbuat baiklah selain kamu, buat baiklah selain kamu. Benda yang sama aja, tapi cara kita terjemah tu. Birru mana buat baiklah selain kamu. Buat baiklah sekalian kamu. akan bapa-bapa kamu. Jadi bila akan kena ada a. Abaakum. Huruf akhir mesti mana huruf akhir abaakum? Saya tanya. Pandai sungguh. Ustaz nampak huruf akhir tu mim. Itu damir. Domir. Bukan huruf akhir mim ke tu? Itu damir. Okey, alhamdulillah, mana kena sungguh dah tu. Kena sungguh dah. Jadi huruf akhir sini adalah huruf Nak pakai. Tetap pokok. huruf akhir adalah huruf apa? Hamzah. Huruf hamzah, iaitu Hamzah Ustaz. hamzah, betul. Jadi huruf akhir hamzah. Jadi abaa. Jadi birru abaakum. Tabirru Rukum. tabirrukum. Kemudian Abnaukum. abna'a ke abna'u? Dah ada dua mazhab dah. Satu mazhab A, satu mazhab U. Abna'ukum. Cuba tengok terjemahan dia. Dia mesti jadi fa'il. Buat baiklah sekalian kamu akan bapa-bapa kamu. Nescaya berbuat baiklah akan kamu oleh. Bila kata oleh mesti kena baca dengan U. Bila oleh kena U, baca dengan U. Kalau akan barulah A. Kalau oleh U. Masya Allah. Bahasa Arab macam tu sekali kena belajar. No? Oleh U. Sebab jadi fa'il. Fa'il kena baca dengan rafa'. Sebab tu baca abna'ukum. Yang abaukum tu dia yang kira apa? Maf'ul lah, yang menerima perbuatan. Ya. Yang kat abna hukum sebab dia yang membuat kebaikan tu. Betul amalan betul. Nama dia kalau yang A maf'ul, kalau yang U fa'il. Yang membuat kerja. Ya. Sebab tu Ustaz kata penting belajar nahwu sharaf ni. Penting sangat-sangat sebab nak letak baris ni. Buat baiklah sekalian kamu akan bapa-bapa kamu. Nescaya berbuat baiklah akan kamu oleh anak-anak kamu. Selesai. Okey, daripada awal tadi sampai sekarang ni semua faham ke apa yang diminta tadi?
Bolehlah tu sikit Ustaz. Mana-mana hadis boleh faham ke? InsyaAllah. 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 Okay, baik. Alhamdulillah. Okay. Yang penting faham. Itu ya. Dan macam Ustaz kata dulu, mengaji dengan Ustaz ni, kita kata okey, 40% adalah masa belajar dengan Ustaz ni. 60% lagi tuan-tuan perempuan sendiri yang mengkaji. Termasuk menghafal, membaca dan sebagainya, buat nota, ulang kaji balik. Di situ ada 60% untuk menguasai ilmu ni. Jadi dengan Ustaz hanya berapa peratus? 40. 40 je, bukan banyak pun, 40. 60 lagi tuan-tuan sendiri. Sebab tu kalau tuan-tuan dah usaha dah Ustaz, mengaji, ulang kaji dah buat. Lepas tu Ustaz pening lah, Ustaz pening. Kalau dah usaha dah pening juga, itu nak buat macam mana kan? Tapi Ustaz rasa kalau dah mengaji dengan Ustaz, kemudian usaha ulang kaji, insya-Allah akan dapat. Kalau tak 100% pun mungkin 85 ke 90 dah dapat tu insya-Allah. Baik, insya-Allah baik. Seterusnya barulah kita tengok nota yang Ustaz baru bagi bab amil jazam. Baru nak mula mengaji ni. Yang tadi tu mukadimah. Okey. Hajar Rozia, cuba highlight kan yang tu, yang nota Ustaz bagi tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Ustaz dah kongsi pada tuan-tuan puan iaitu al-jawazim. Al-jawazim ni iaitulah amil jazam. Hari ni Ustaz tak tunjuk whiteboard, tak apa, tak tunjuk whiteboard tak apa, pakai tunjuk kat situ ya. Jadi Hajar Rozia bantu Ustaz untuk tunjuk-tunjuk apa yang Ustaz sebut-sebut Ya, insya-Allah. Okey, untuk pertemuan yang lepas Ustaz ajar tentang amil nasab, selesai dah. Tuan boleh rujuk, tuan-tuan boleh buat semakan. Selesai bab amil nasab. Ada 10 hari tu ni. Kemudian hari ni kita nak belajar tentang al-jawazim, iaitulah amil jazam. Amil jazam ni tak banyak, ada 18 aja. Lagi banyak lah Ustaz. Okey, yang tepi tu itu adalah matan al-jurumiyah. Macam biasa Ustaz sebut matan al-jurumiyah. Dia macam satu matan ni bukan mantan imam, mantan mufti besar atau mantan ni matan. Matan ni maksudnya satu garis panduan, satu nota yang asas yang belum dihurai apa-apa lagi. Itu mafhum daripada matan. Satu nota yang ringkas yang belum dihurai, itu panggil matan. Nama dia matan al-jurumiyah. Kemudian yang dalam kotak tepi ni itu huraian dia. Ini baru huraian dia. Jadi masa Ustaz mengaji dulu, Ustaz kena hafal matan ni dulu bagi selesai. Daripada mula sampailah kat sini, Ustaz kena hafal. Bahkan sebuah kitab matan al-jurumiyah kena hafal. Masa Ustaz hafal dulu, apa pun Ustaz tak faham. Apa isim fi'il huruf tak faham. Apa dia amil nasab tak faham. Semua tak faham. Hafal macam burung pelatuk. Kan? Setahun Ustaz hafal. Tak faham apa pun. Masuk tahun kedua, barulah guru Ustaz dia terang sikit-sikit. Apa dia isim, apa fi'il. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, baru lebar sampai dia baca guru Ustaz baca kitab Arab dan dia terjemah, Ustaz mula ambil makna, ambil nota. Sampailah peringkat seterusnya, barulah ambil kefahaman setiap tajuk tu. Itulah cara pembelajaran yang sebenarnya. Kita tak boleh gopoh-gopoh, semua nak tahu dalam masa satu masa tak boleh. Jadi kita kena berperingkat. Kita kena berperingkat-peringkat. Ni Ustaz bagi berperingkat ni. Ustaz bagi nota, latih letak baris, latih makna, bagi tahu sikit-sikit, bagi atau sikit-sikit macam tu lah. Guru Ustaz buat perumpamaan macam ni. Macam anak-anak kecil yang baru nak boleh makan, kan? Contoh. Bukan Ustaz anggap anak kecil. Ni perumpamaan aja. Anak-anak kecil yang baru nak boleh makan, biasa budak kecil yang baru boleh makan nasi keras ni umur berapa tahun? Berapa bulan?
6. Bulan 6 bulan, Ustaz, Ustaz. 6 bulan. 6 bulan dah boleh makan nasi keras Bulan, dah boleh kan? Makan bubur lah. Makan bubur. Sebelum badan tu dia makan apa sebelum tu? Susu. Susu lagi besar sikit badan tu makan apa? Resto. Esto. Kan? Tagging tak Esto. bagi. Kalau tak tagging beratur dulu boleh. Ha? Nak Okey, tagging kena petuk S untuk drop back. Kalau Besar beratur sikit badan tu makan apa lagi? Lepas esto Kita makan apa lagi? buat sendiri lepas tu drop back. jauh tu kita. Tak. Apa? Baik kita Ah. buat back tagging sendiri lepas tu drop kan. Lagi jauh. Ha. Oh, lagi jauh. Ada orang Okey, macam-macam dah tu. Semua dah. Okey. Apa? Roh apa? Jadi anak-anak kecil tadi dia cara makan dia pun berperingkat daripada susu pergi pada esto, lepas esto mungkin makan roti kan, roti yang direndam dengan air masak kan, lembut. Kemudian lepas tu makan apa lagi? Nasi bubur, betul tak? Nasi bubur. Lepas nasi bubur makan apa? Oh. Okey. Apa Ustaz ajar ni? Ustaz nak cerita peringkat-peringkat tu, peringkat makan tu kan. Roh apa kita ni? Roh apa? Mana-mana? Lepas tu barulah dia umur berapa tahun boleh makan nasi macam kita? Berapa tahun? Ada gigi Ustaz. Ada gigi berapa tahun? Setahun kan? Setahun 2 bulan kot. Tahun 2 bulan. Okey. Lepas tu dia dah boleh makan pedas-pedas sikit umur berapa tahun? Berapa kilo? Apa? Kalau tak muat tak apa kita muat di atas Abang lagi. 7. 2 tahun. 2 tahun. Ni kan. Kita kata 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ni je. Lepas tu sampai peringkat kanak-kanak, peringkat dewasa dan peringkat macam kita. Peringkat macam kita boleh makan apa? Peringkat macam kita ni. Apa-apa pun boleh. Itu Ustaz dengar ayat tu. Peringkat macam kita semua benda boleh makan. Macam itulah ngaji Nahwu Sorab pun. Faham tak? Bahasa Arab yang Ustaz ajar ni. Mula-mula tak? Ustaz bagi sikit-sikit, kenalkan kalimah, kenalkan baris. Jinak-jinakkan dengan bahasa Arab, jinakkan dengan hadis, jinakkan dengan ayat Quran pagi-pagi lepas subuh yang Ustaz berdiri tu. Jinak-jinakkan sikit-sikit. Last sekali, insya-Allah bila tuan-tuan dah tahu dah disiplin mengaji ilmu ni, maka kita akan boleh tahu. Kita muat lagi. Kalau Ni muat nak ayat Quran yang sepanjang-panjangnya. Bahasanya hadis Nabi yang sepanjang-panjangnya kita boleh faham insya-Allah. kalau muat lah Ni pasal yang Kurangkan Jadi barang. kita belajar ni kita kena 6, 7. sabar sebab dia berperingkat-peringkat. Okey. Okey. Habis itu perumpamaan yang Ustaz sebut baru kita tengok dalam kotak. Okey, masih ada lagi semua? Semua masih ada kan? Ada Ustaz. InsyaAllah. Ustaz tengok macam tu bersiap-siap nak pergi mana-mana tu risau kan Ustaz kena tinggal lagi. Dia kenduri kahwin. Oh ni kahwin. Okey. Okey tajuk dia tajzimu fi'lan wahidin. Tajzimu fi'lan wahidin maknanya menjazamkan fi'il yang satu. Tajzimu fi'lan wahidin maknanya menjazam fi'il yang satu. Menjazamkan fi'il yang satu. Maksudnya amil jazam sini tugas dia menjazamkan satu fi'il. Itu maksud dia. Lalu tajzimu fi'lan wahidin mana menjazamkan fi'il yang satu. Dalam contoh nanti satu amil dia menjazamkan satu fi'il. Ni kotak daripada atas sampai bawah tu itu semua amil jazam yang menjazamkan satu fi'il. Adapun kotak yang kedua ni seringkasnya Ustaz kata itu amil jazam yang menjazamkan sekaligus dua fi'il. Okey, sebut sampai itu dulu. Jadi kotak yang kedua satu amil jazam tapi dia menjazamkan dua fi'il. Okey, lihat kotak pertama. Lam yalid wa lam yulad. Memanglah ada dua fi'il kat situ. Dan ada dua lam tapi dia masing-masing menjazamkan fi'il masing-masing. Itu maksudnya menjazamkan satu fi'il. Lam amil jazam,
Yalid itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baca dengan lid sebab lam tu lah, lam jazam. Dia tak boleh baca lam yalidu wa lam yuladu. Tak boleh. Dia kena baca lam yalid sebab yalid itu adalah fi'il mudhari' yang dijazamkan oleh lam. Wa lam yulad. Ni lam yang kedua pula. Mana dia berasingan, dia bukan guna lam yang pertama tapi dia masing-masing menjazamkan fi'il depan dia. Wa lam yulad. Yulad itu adalah fi'il mudhari' juga. Jadi dia dijazamkan oleh lam. Okey. Dari segi nahu kita dah tahu dah, lam jazam, yalid adalah fi'il mudhari' yang baca dengan jazam. Wa lam untuk menjazam juga, yulad itu pun dijazam dengan lam. Kita terjemahan pula. Lam yalid, tidak beranak. Lam yalid maknanya tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dalam surah apa ni tuan-tuan? Surah Ikhlas. Ikhlas. Surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Ikhlas mana apa ikhlas? Mengaji Ustaz Rahim ni dia kaji habis. Kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Apa kata asal dia? Khalasa. Ha, Khalas maksudnya khalas. ya. Sudah, Khalas. Ustaz. Finish. Khalas mana apa? Khalas? Khalas. Ikhlas. Habis, khalas. Habis. Kemudian kalau dari segi tasawuf, khalasa mana apa? Berhabisan. Berhabisan. Penghabisan, Berhabisan. Bersih. bersih. Ustaz Bersih. kena berlakon lagi. Okey. Bagus Ustaz. Berlakon Hmm. bersih. Mai Ustaz nak kaji. Kita duk lama dah kita duk ngaji surah Ikhlas, duk baca surah Ikhlas. Apa ni ikhlas? Ikhlas daripada khalasa. Khalasa mana? Bersih, habis. Apa yang habis? Apa yang bersih? Di surah tersebut, surah Tauhid, surah nak membersihkan Allah daripada kata-kata kafir musyrikin, kata Allah tu dia beranak, dia ada anak. Jadi Allah membersihkan. Mana? Faham daripada surah Ikhlas tu Allah telah membersihkan diri dia daripada sangkaan, tuduhan kafir Quraisy yang mengatakan Allah tu beranak, Allah tu ada anak, Allah tu ada itu, ada ini. Dah Allah tu bersih daripada tuduhan mereka. Maka surah tersebut keseluruhannya surah Ikhlas, surah membersihkan daripada tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Jadi kata Allah, lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Jadi keseluruhan surah tu dinamai surah Ikhlas, surah yang bermaksud bersih. Bersih apa? Bersih daripada apa-apa yang dituduh oleh kafir Quraisy. Itu mafhum daripada surah Ikhlas. Sebelum ni kita faham kan surah Ikhlas kan? Kan sebelum ni bila kata baca surah Ikhlas memanglah baca nak kena ikhlas, tapi ikhlas tu apa dah? Ikhlas ni yang kita mengaji tadi ya. Ikhlas maksudnya bersih. Suci gitu. Suci, bersih, habis. Habis apa? Bersih apa? Bersih daripada sangkaan-sangkaan yang tidak betul, tuduhan-tuduhan yang tidak betul oleh sesetengah golongan manusia, khususnya kafir Quraisy menuduh Allah ada anak dan sebagainya. Tidak, Allah nafikan qul huwallahu ahad. Katakanlah, qul tu fi'il amar. Qul tu fi'il amar. Fi'il amar untuk seorang. Sebab tu Allah perintah kat siapa tu qul? Muhammad. Ya, sebab dia fi'il amar mufrad. Mufrad apa? Mufrad muzakkar. Qul, katakan olehmu. Olehmu tu siapa? Khitab kat siapa? Muhammad. Khitab kat siapa? Tujuh kat Nabi. Rasulullah. Ya Rasulullah. Kan? Bila orang tuduh
Nabi Muhammad yang reka cipta Al-Quran. Kan orang tuduh. Kalaulah Nabi Muhammad yang buat Quran, Nabi Muhammad yang karang yang Quran, tak perlu ada kul. Nabi Muhammad terus sebut huwallahu ahad, Allahu macam tu je. Tapi tak, bila ada kul membuktikan bahawa Al-Quran tu bukan daripada Nabi Muhammad tapi daripada Allah. Nabi Muhammad cuma tukang sampaikan saja. Lalu Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Sebab tu Allah mula dengan qul, katakan olehmu ya Muhammad. Qul tu fi'il amar. Dia mufrad. Amar mufrad, itu muzakkar. Penting tak ngaji nahwu Ustaz tanya? Penting. Penting. Oh, Ada penting. beza. Penting sangat-sangat. Bila kita baca tu kita ada rasa kekuatan, betul tak? No, I call you again. I got the class now. I call you again. Kita akan rasa kekuatan membaca Quran tu. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah tu Esa. Sebab Allah telah suruh Nabi Muhammad sampaikan ke umat, katakan Allah tu Esa. Sebab Al-Quran daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma sampaikan saja. Sebelum ni mereka tuduh Muhammad yang reka cipta Quran, Muhammad yang reka ayat ni, Muhammad buat semua. Mereka tuduh. Tak, kalau Nabi Muhammad reka, Nabi Muhammad tak perlu kata qul lah, kata huwallahu ahad. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq, begitu sajalah, tak ada qul. Tapi tak, Allah yang perintah Muhammad untuk sampaikan. Itu bukti dia. Beri yang tuan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak ulang balik lah, saya dah lama tinggal ni. Ya, boleh. Menjazam, amil jazam ni, saya faham lah Ustaz cakap lam yalid tu mana bila ada lam tu maknanya huruf akhir pada kalimah fi'il yalid, yalada tu dimatikan lah. Jadi yalid. Jadi perkataan jazam ni dalam bahasa Melayu dia apa Ustaz? Jazam ni asal dia adalah mematikan, mensukunkan. Itu makna dia macam soalan rafa' tu apa? Rafa' tu maknanya dhammah, baris atas, baris depan. Tapi ada tanda-tanda lain lagi kan? Ada orang tanya, nasab tu apa? Nasab tu baris fathah. Tapi bukan fathah saja, ada tanda-tanda lain lagi. Khafa' tu apa? Khafa' tu kasrah. Kasrah saja kah? Tak, ada lagi tanda-tanda lain. Jazam tu apa? Jazam tu ialah baris mati, baris sukun. Baris sukun sahaja kah? Tak, ada lagi tanda lain. Tapi jazam ada dua tanda aja. Pertama sukun, tu macam panggil asal dia, ketua dia. Kemudian yang satu lagi ialah hazaf. Ingat tak kita mengaji dulu? Jadi jazam maksudnya makna asal ialah baris mati, baris sukun. Mensukunkan, membaris matikan macam tu. Itu makna asal. Tetapi ada tanda jazam satu lagi iaitu hazaf, iaitu buang. Sama ada buang nun ataupun buang huruf ilat yang kita mengaji itu. Jadi kalau tanya Ustaz, apa makna jazam? Kita terjemah jazam tu makna membaris matikan, mensukunkan kalimah. Macam tu. Dia faham tak? Boleh tak? Faham yang bertanya? Boleh tak? Faham Ustaz, terima kasih. Baik. Kerana kita guna bahasa Arab tapi kalau bahasa Melayu kita lebih ingat lah rasanya. Wallahualam. Ya, baik. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Jadi ilmu kita ni dia luas, dia berkembang luas insya-Allah. Okey. Jadi surah Ikhlas maknanya surah yang bersih, surah yang membersihkan Allah daripada segala sangkaan tuduhan orang kafir Quraisy. Selesai. Sebab tu namanya surah Ikhlas. Sebab tu namanya surah Ikhlas. Kemudian ilmu yang guru Ustaz kongsi dengan Ustaz, dia kata apa? Dia kata surah Ikhlas ni memang betul-betul ikhlas. Sebab apa? Tuan-tuan tahu. Sebelum Ustaz beri jawapan. Ikhlas. Siapa boleh jawab ni Ustaz sambung lagi pelajaran kita. Kalau tak terjawab tak mau sambung. Soalan senang saja. Kenapa surah Ikhlas Qul huwallahu sampai habis tu nama dia Ikhlas? Suci daripada syirik Ustaz. Tuduhan daripada orang Quraisy. Okey, itu yang kita belajar tadi. Okey, betul. Sucikan daripada syirik.
Ya, betul. Itu yang kita belajar tadi. Itu memang betul dah. Itu tepat dah kita belajar tadi. Okey, soalan Ustaz yang ni dia macam dia menguji minda kita sikit. Kenapa surah Ikhlas tu nama dia Ikhlas? Okey, sebelum faham yang tu, bila kita ada sifat ikhlas, apa yang berlaku pada kita? Suci, bersih. Hati kita bersih. Bersih, cuci bersih. Suci bersih hati kita. Dan kita tidak ada apa-apa tujuan, betul tak? Betul, tak ada tujuan apa-apa. Kalau bulan puasa kita bagi kuih kat jiran sebelah, bagi sepinggan mangkuk, tunggu tak kat tepi tu? Tunggu pinggan balik, datang balik. Tunggu tak? Tak ada. Itu maknanya hati bersih. Kalau tunggu Hanya untuk Allah. Kalau bagi sepinggan, nanti pinggan tu hantar balik. Tunggu. Wang kali Menyerah pada Melaka ni. Allah. Tadi aku bagi onde-onde, wang kali lepas ni dia hantar Melaka, tunggu je kat belakang kan. Itu bersih tak hati? Tak bersih. Tak bersih. Kurang Mengharapkan bersih. pulangan. Kurang bersih Ustaz. Kurang bersih. Kalau hati bersih ni dia kena bagi dengan terpawai tu bagi sini, jangan tunggu balik terus. Menyerah pada Allah. Itu mana bersih. Menyerah diri pada Allah. Tapi kalau bagi terpawai yang elok, yang mahal, siap ada nama lagi, tunggu tak kita? Tunggu. Kalau tak tunggu pun pesan ke anak dia, anak yang ambil. Nanti terpawai ni hantar balik tau. Mahal tu. Kalau orang hati bersih, dia bagi terpawai yang dia tak mau ambil lah. Dia bagi terus. Kuih-kuih yang terpawai ambil lah. Kan? Itu mana bersih. Okey. Bersih ni mana tak ada apa. Tak ada cadang apa-apa dekat hati. Bersih sungguh. Tak nak pulangan, tak nak apa. Ambil lah. Macam orang beribadah. Dia beribadah kepada Allah. Dia nak apa? Enggak. Diterima. Orang beribadah. Allah. Nak pahala? Pahala. Nak pahala. Itu peringkat yang belum bersih sebenar-benar bersih lagi. Sebab nak pahala. Nak Allah. Tapi dalam bab ibadat boleh dah. Salah tu boleh dah. Ibadat nak pahala, datang sembahyang nak pahala banyak 27 boleh dah. Masih lagi peringkat ikhlas. Tapi ikhlas yang peringkat yang bawah. Peringkat yang paling tinggi adalah dia beribadat ni tak mau apa. Yang dia mau redha Allah. Redha Allah lah. Dia nak redha Allah. Dia buat apa pun terpulang pada Allah. Allah nak bagi 27 ke? Allah nak bagi 25 ke? Nak bagi 20 ke? Tak kisah. Allah tak mau bagi ke? Tak apa. Yang penting Allah bagi keredaan Redaannya. Itulah sebenarnya ikhlas. Okey, Redha Allah. surah tadi. Balik pada surah tadi, surah Ikhlas. Kenapa nama surah Ikhlas? Guru Ustaz kata, Ustaz lagi jawapan, Ustaz tanya tuan-tuan. Kenapa nama surah Ikhlas? Pendek Ustaz. Baca je Ikhlas sebab pendek. Sebab pendek. Sebab, tak apalah Ustaz ringkaskan masa. Sebab kita masa tu mas. Sebab ikhlasnya surah tu sehingga dalam surah tersebut tidak ada pun perkataan ikhlas. Oh. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Betul. Ya betul. Orang yang ikhlasnya orang tak ada nampak tujuan apa-apa. Dia tak ada niat apa-apa, tak ada. Jadi guru Ustaz kata ini sebagai satu poin untuk membuka minda kita aja kan. Jadi maksudnya ikhlasnya surah tersebut sehingga tidak ada satu perkataan ikhlas pun yang kita jumpa dalam surah Qul Huwallah. Tak ada pun. Kalau surah Baqarah ada jumpa Baqarah kan? Ada. Surah An-Nisa jumpa perkataan Nisa perempuan. Ada. Surah An'am ada perkataan Am. Surah Ali Imran ada keluarga Ali Imran. Tapi surah Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Sebab tu ikhlas sungguh surah tersebut sehingga tak nak nampak apa-apa. Al-Fatihah kan tak ada Ustaz? Al-Fatihah. Fatihah kena korek masa lain pula. Pandai uji Ustaz no. Pandai. Okey. Jadi skor Ustaz, saya nak sebelum Ustaz Amin, perkataan hazab tu ke hazam? Dalam skrin Kakak Hajar Rozi tulis tu. H-A-Z-A-F ke H-A-Z-A-M? Membuang tu, buang nun tu. Oh, hazaf. H-A-Z-A-F kan? Ustaz. Hazaf. Nampak correction pada admin. Oh ya, Ustaz tak perhati. Hazaf. Terima kasih. Hazaf H-A-Z-A-F. F ada. F. Hazaf.
Dia mana hazafun, mana buang. Okey. Barulah kita kaji lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini Allah menafikan tentang diri dia tidak ada keturunan sebelum dan selepas. Maknanya dia tidak ada mula dan tidak ada akhir. Okey. Jadi kajian kita ada amil jazam, dia menjazamkan kalimah yalid tadi itu kalimah fa'il mudhari'. Asal yalid itu adalah yalidu. Asal yuladu, asal yulad adalah yuladu. Jadi lam yalid wa lam yulad. Selesai contoh pertama. Jadi lam tadi mana apa? Tidak. Tidak. Kalau kita mengaji lebih tinggi, saya Ustaz Teguh sikit ya, tak mau sebut banyak-banyak sikit ya. Lam ni adalah penafian mu'abbad. Lam adalah penafian Mu'akkad. mu'abbad. Mu'affak. Mu'abbad. Mu'abbad ni mana penafian selama-lama. Penafian yang tidak berubah lagi dah. Menafikan dengan lam, dia penafian mu'abbad. Min, ejaan jauh dia, min, ain, badal, mu'abbad. Abadi Ustaz. Mu'abbad. Abadi dah kan sama. Abadi. Penafian selama-lama, takkan berubah lagi dah. Sebab tu Allah kata, dia tidak beranak. Penafian tu berubah tak? Tak. Tak berubah dah. Allah memang tak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Allahu Akbar. Dari segi bahasa pun telah memberi satu kekuatan pada kita untuk kita faham ayat Quran. Sebab tu guru Ustaz, iaitu almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa, Ustaz mengaji dengan Tuan Saleh Musa Sik tu yang meninggal di Kedah tu, yang ribu-ribu orang hadis semayang tu. Bukan yang baru ni, yang Ustaz balik ni bukan. Dulu satu lagi. Ustaz mengaji dengan dia juga di Sik tu. Dia kata apa? Sebab dia pakar tafsir dan juga pakar tauhid. Dia kata apa? Dia kata orang yang tidak tahu nahu saraf, tidak tahu selok belok nahu saraf, tidak ada asas nahu saraf, maka haram bagi dia untuk menafsir Al-Quran, menterjemah Al-Quran. Kalau dia sebagai guru, sebagai penceramah, dia tidak tahu nahu saraf, maka maksudnya tak bolehlah dia menyampaikan tentang ayat-ayat tersebut tanpa ada nahu dan saraf, sebab dibimbangi takut salah terjemahan dia, tersasar terjemahan dia, sebab dia tidak ada asas nahu saraf. Berat tak perkataan tu? Seram tak buat? Buat. Berat, seram Ustaz dengar. Seram. Habis yang ustaz-ustaz penceramah yang tiba-tiba muncul ustaz, muncul jadi ustaz, muncul jadi ustaz. Buat program, timbul jadi ustaz. Buat program reality, timbul jadi ustaz. Hebat, orang jadi tumpuan. Dia pun baca Quran, terjemah. Baca Quran, terjemah. Itu dia tengok terjemahan. Orang biasa pun boleh. Tapi dia tahu tak isim, fa'il, huruf, selok belok, pecahan madhi, mudhari', fi'il amar, jazam, nasab, rafa', apa semua dia tahu. Kalau dia tak tahu, bahaya. Seram tak dengar? Seram. Jadi seram bukan sekadar seram, tapi kena Belajar. Ada seram tak belajar terus tak boleh kan? Kan? Jadi guru Ustaz kata, kalau nak jadi pendakwa, jadi ustaz, nak jadi tok guru, nak jadi apa, mesti kena tahu nahu saraf. Sebab tu Ustaz yakin, ustaz-ustaz yang main masjid kita, penceramah main masjid kita, dan mereka ni semua tahu nahu saraf. Ustaz yakin. Mereka bukan calon-calon orang, mereka tahu nahu saraf. Macam Dr. Najib dulu, orang tahu nahu saraf. Apa ni, Ustaz Azian, masya-Allah, orang tahu nahu saraf. Datuk Kamarudin, orang tahu nahu saraf. Semualah, semua. Mereka ada Ustaz Saleh, semua yang main tu, semua orang yang pakar nahu saraf. Cuma mereka ajar kita, mereka tak ajar macam ni, mereka ajar kefahaman Quran hadis, tapi mereka ada ilmu ini. Lepas tu kalau ilmu ni dibuat satu program, buat satu majlis, buat satu kuliah, tazkirah, masya-Allah, sangat berkesan. Sebab dia merupakan kunci. Sebab tu kita namakan program ini kunci. Dia boleh buka semua bidang ilmu. Dia boleh buka ilmu tauhid, dia boleh buka ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia boleh buka ilmu tajwid dan sebagainya. Dia kunci segala-gala ilmu. Allahu Akbar. Jadi masa pun dah lewat dah.
Sekarang dah 9.48. Ustaz ambil 5 minit lagi. Okey, ada soalan apa? Nanti kita sambung lagi dia punya contoh-contoh tu. Ada soalan apa? Ada soalan tak? Malam Ustaz, Assalamualaikum. Salam ya. Malam ada Haji Abu Hassan taruh satu peribahasa bahasa Arab. Laghatun jadi datun hiya hayatun jadi datun. Okey. Laghatun jadi datun hiya hayatun jadi datun. Ada tak Ustaz? Ada. Semalam Haji Abu Hassan taruh. Permaan ini terkenal. Okey, apa maksudnya Ustaz tak tempat kaji tu? Logatun bahasa logat, ya. Logat jadi datun, logat baru. Betul Ustaz? Logat baru, bahasa baru. Bahasa baru ya. Bahasa baru. Hiya hayatun jadi datun. Dia menghidupkan. Dia dalam kehidupan. Dalam Dia- kehidupan baru. kehidupan baru. Dia Okey. menghidup. Okey, boleh. Ustaz boleh faham, tapi mana tu Haji Hasan, cuba bersuara sikit. Haji Hasim sambung Haji. Haji Hasan ada tak? Cuba bagi keterangan lagi dekat kami semua. Kak Ustaz pun pening juga membaca ayat ni. Ustaz pun bukan tahu semua. Saya baca Ustaz. Maaf Ustaz. Assalamualaikum Salam, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Okey, betul, boleh. Bagus. Bagus. Saya pun memetik daripada apa yang telah pernah guru saya bagi dulu. Okey. Makna ayat tu lebih kurang macam ni lah. Bahasa baru itu akan membina kehidupan yang baru lah. Maksudnya macam tu lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Itulah. Syukur. Boleh So, faham. new language is new life. Orang putih lah kalau macam tu. Fantastik Betul. Haji, fantastik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak apa. Nanti tulis terjemahan tu tulis supaya kita dapat ingat betul-betul apa yang maksud dia tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, soalan lain lagi? Mungkin Hajah Wan Zahara, ni Ustaz nampak ni ada soalan apa? Datuk Makhir. Hajah Wan Zahara bukan guru ke? Ustaz tengok dalam YouTube tu. Bukan eh? Mungkin rupa sama tengok mengajar bahasa Arab, mengajar apa saya kata bukan eh? Orang lain kok masya-Allah. Ustaz ingat ke orang hebat ikut. Bukan Ustaz malu kat Ustaz. Okey, ada soalan apa? Oh, itu nak tanya yang kofat tu dia merubahkan jadi baris bawah ya Ustaz. Ya, baris bawah dan juga tanda-tanda yang lain lah yang ada lagi tu lah. Tanda khofat kan ada 3 kan. Kasrah yang pertama, kemudian yang lain tu ya dengan alif tak salah Ustaz. Ya dengan kasrah, ya dengan kasrah. Oh, okey. Tu dia kita tengoklah tanda-tanda. Yang asal adalah kasrah, yang lain itu sebagai pengganti tanda khofat. Okey, terima kasih Ustaz. Bersama. Okey, soalan lain? Ustaz, kalau maaf nak tanya satu nak. Boleh. Kalau dah dimasukkan amil jazam, fi'il mudhari', makna fi'il mudhari' kena dilihat dalam konteks hal ataupun mustaqbal. Ya, betul. Betul. Tak apa, saya nak faham itu saja. Takut orang faham sebagai past tense pula tu. Okey, thank you. Ya, itu sesi akan datang Ustaz beritahu maksudnya. Fi'il mudhari' dia beri 2 maksud, dia hal dan juga akan datang. Sedang berlaku dan akan berlaku. Itu fi'il mudhari'. Jadi bila Allah kata lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak beranakkan. Mana tidak beranak masa yang sekarang dan juga masa akan datang pun tak akan berlaku. Sebab penafian tu penafian selama-lamanya. Muhabbat tadi tu. Allah menafikan sekarang dan juga menafikan akan datang. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab dia fi'il mudhari'. Wallahu a'lam. Okay, last soalan lain. Last.
untuk pengetahuan tuan-tuan, ngaji Nahwu Shorah ni kesannya sangat baik, sangat bagus. Ustaz ada beberapa anak-anak murid Ustaz yang dulu Ustaz ajar mereka asas-asas ni, dan hari ni Masya Allah Ustaz tengok mereka berjaya sekali dalam bidang dakwah, dan ada yang sampai peringkat buka pusat pengajian yang hebat-hebat. Dan mereka ni ayat Quran, hadis Nabi, perkataan ulama, dan bila mereka berkhutbah ke apa, mereka dapat sebut dengan begitu lancar sekali dan faham sekali. Maksudnya kesan daripada mereka belajar Nahwu dan Shorah. Kalau tuan-tuan boleh cek dalam YouTube ke apa, anak murid Ustaz iaitu Ustaz Marzuki Yusof, tu di antara anak murid Ustaz yang berjaya lah. Ustaz Naim Hussein, banyak tu. Jadi mereka ni orang kata tengah majulah dari segi bidang dakwah sebab mereka ada Nahwu dan Shorah. Jadi ilmu Nahwu Shorah ni penting sangat untuk kita dapat menyebut Al-Quran dengan penuh yakin, dengan penuh keyakinan. Okey, untuk hari ini sekadar dulu. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang yang lemah itu daripada Ustaz sendiri. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang tentang Amil Jazam ni, insyaAllah. Ada 18 Amil Jazam, kita akan gaji satu persatu lah. Hari ni baru satu, iaitu lam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.